You're listening to another episode of Ngetepa Guys Podcast. This episode is sponsored by Abang Moto. If you're looking for brand new bike, used bikes, consignments, refinance, you can contact Abang Moto. Hello guys, welcome back to Ngetepa Guys. And I'm Farin. I'm Dewi. I'm Syafiq Dini. I'm Dan. Dan, asal kau macam gelisah Dan? You okay tak? Bulu rumah Kau you naik okay ke? tak? Apasal? Asal tadi kau cakap bulu rumah kau naik. Pasal tadi aku dengar bunyi macam Singka dewa. Cingka lewa boleh walaupun cingka cigedu. Tak, yang penting kau memorize. Itu yang penting. Pada video tu like berapa tahun yang lepas Yul. serious? Apa you sah? Okay, on to the show. Berapa kali kau nak on the show, on the topic? On the topic, on to the show. Kasih ons lah. Kasih on lah topik. Okay, wah. so tadi kau baca tu actually apa? Yang Itu mantra memangnya. Dan yang baca mantra betul aku rasa. Yang memang aku. Actually korang baru habis yang booth tu kan? There's something happen to your booth area. My booth tak ada. The kedai makan. Kedai yang makan? kena. Kedai-kedai makan lah. Kenapa? Cuba bilang the Aku tu viewers. briefing rabak Kau boleh dengar? Nak? Aku takut nanti hantu show. Yang memang. Tak ada, cuba kau bilang viewers what actually happened So that booth. what actually happened, what I know from them is on feels. makanan apa yang dorang masak tu semua like, they prepared already right, basi. And then Bau busuk, bau tai. yang siapa punya kedai kena bau tai, Jom Kunafa punya kedai kena bau tai. Dorang cakap dorang simba air bau tai. Member aku yang air balang. So dia tunjuk aku video yang paku dorang jumpa. So recently dekat social media dorang aku tak ada campur-campur, but they took the video. I saw that video personally. So adalah paku. And then they found some You old mean coins. you saw the paku? Really? Yeah, the video they took. Diorang korek. Diorang keluarkan paku. Berapa banyak? Satu je. Satu je. That Yeah. one paku Paku je, drill dia tak ada. Tu dengan Danny. Sialah Danny tu kelakar gila siap. Gotta give it to Danny. He was on point for marketing sia. Drill dia tak ada. Musibah besar Tak tak ada, ada. tapi dia cakap kalau tak cukup nanti dia minta kabel tie kan satu Dia punya. tak, dia cakap dia try korek dia satu pokok tak ada kabel tie tak. Sialah. So it's just that one paku is found there lah. And old It's not coins. multiple. Oh, old coins. Yeah. So the one of the ustaz said was ada jumpa coins lama tak shilling. And then kawan aku berkedai yang air balang tu ada. They found that coin. So dia jumpa a few old coins. About the rest aku tak tahu lah, pasal aku tak kenal orang personally apa. Yang Yeah. air balang tu aku kenal personally. So apparently like the food vendors and like when they had people wanting to cari diorang yang booth, diorang cakap diorang dah sampai tentage tapi diorang tak nampak. Tak nampak. Kira kan mata diorang digelapkan. Allahuaklam So lah. from our side yang kira daripada kau pergi apa? The motor side behind diorang tak nampak. Okay, so one of our mutual friend also, he went there 2 days to find Abang Moto. So after we met him again, dia cakap, booth korang kat mana? Saya booth kita kat sini-sini lah. Then after that, I cakap dengan dia dekat depan dengan tempat mainan-mainan yang ada golf. Aku jalan sana saya tapi tak nampak booth korang. Kau nak booth kita besar kan? He said he saw the golf yang tempat main-main tu, yang tempat main games area. Dia nampak. But behind that dia Kira kan apa dia cakap tak dia tak nampak. nampak. But to be honest, korang punya area tu memang panas macam I don't know. But Because it aku was feel- very hot and very dark. Ya, If it's you gelap. realise. It's gelap. Tapi kipas pun banyak. The ventilation, aku tak tahu whether is it the ventilation there. Bila aku sampai kat korang punya booth, it's like panas dia lain tu. Macam aku Bahang. pergi, Dia just bahang. then I went with arms to the opposite side yang ada makan-makan kan. Goals punya tempat Tak panas gitu tau. Yeah, agree. Lagi sana lagi tempat orang masak semua should be lagi panas pun. But then it's not tau. Bila aku patah balik, Tapi kalau kau tengok dengan mata kasar, yang tempat lagi satu tempat motor tu yang nampak macam panas nak mampus. Yang tempat motor. Opposite Tisarbat. Ya. Kau pergi tak? Dia ada 3 tentage. So dia ada 2 kedai motor yang besar. Aku punya booth satu, lagi satu lain company punya booth. oh tak That tahu, booth, tak perasan. the macam kira starting dia ada 3 tentage. First kita third. Yang first punya tentage tu
Sekali kau tengok kau tak nak masuk pasal kau akan rasa panas. Dia kedai motor sekeliling semua kedai makan. Tapi tak sepanas tempat kita. Tempat kita open tau. Itu yang aku heran, asal panas dia semacam. So bila kali aku nampak yang video pasal the recent case lah kan, kecoh kan, pasal this benda diorang jumpa paku ni semua, tu aku cakap takkan benda affect korang berbooth juga Macam aku pun rasa panas lain tau. Bila aku keluar pergi tu dah ada Sejuk ni Sejuk. tak panas. Dia panas tapi tak sepanas. Dia Tak, macam kau boleh bahang, rasa kita tempat bahang. Kau boleh rasa dia temperature different tau. Kalau masuk tempat kita Very just humid. It's just tiba it's just spark up tau. Macam shoot up dia punya panas. Tu aku macam pelik lah. Habis aku ni orang tak kuat peluh sangat tau. Habis kat situ aku dah rabat je. Dah basah saya aku punya baju belakang. Basha. Basah. kita pergi, during the day kita on kipas. Kita pergi kipas keluarkan angin panas ya. It was that hot you know. Wih. So bila keluar tu video aku maybe suspect lah because of this thing lah. Like they say it's called sihir lah kan. Yeah. Tapi kita tak tahu lah. Maybe paku tu pun dah berapa lama kat situ kita tak tahu. Maybe you know, if you guys don't know, there's also this things called placebo effect. Let's say you fikir benda tu ada, you pun Correct. ni pasal ni, Kau pasal ni. pun akan terpercaya Correct. Yang buat aku terpercaya because dia baca. Dia cakap tempat ni panas, dia korek the exact tu benda dia korek tu. Keluar paku, dia jumpa paku. Dalam orang korek. Dalam tau. Ya, the thing is kita tak tahu whether is it dah lama benda tu ada kat situ. Or maybe tempat tu memang ada. Okay, you know, some tempats are just keras. Yeah. You know, maybe tempat tu dah lama, atau maybe orang another time dah pernah tanam sana, and then apparently we just Sweet-sweet there. kena. Yeah. Correct. Pasal pada aku benda tu kat situ. And then korang maybe dorang just pergi. Then dah pasal tentage. Benda tu ada benda tak suka. Macam korang langgar tempat lah. Habis macam Simple dorang lah. masa-masa kat situ kita tak tahu lah whether dorang ada buang air ke apa kan. Dorang tak I suka mean selama lah. ni tempat tu tak pernah ada It's just an like, open car park. It's an It's open an car open park. car park. tak pernah ada booth kat situ. I don't think so. Kekurangan. I think ada. Yang last year September yang F1 tu ada apa? But there I don't know lah. But korang punya tempat tu aku tak tahu ada tak ada. Pasal yang last kira before kita berbooth was apa tu? Is it belum puasa? Yes. Belum Tapi belum lah. puasa Tapi, straight belum kiri je. Tak ada kat tempat dorang tu lah aku rasa. But it's really aku macam tak expect sepanas dia gitu macam. Macam aku feel suffocated tau. Aku pun orang dah tak kuat peluh. Kiwak lecak kan. Even aku sampai pergi yang belakang korang berbooth nak ambil angin kan. Tak ada Pasal angin tak ada angin tu. Serius lah. And tempat tu yang diorang tanam benda tu Actually, Two the- trees in front. Yeah. Bukan dorang tanam lah. Ha? Bukan dorang tanam. Dorang Tak, I mean like jumpa they found lah. the Kau paku jangan lah. cakap dorang Tak, tanam. tak, no, dorang Jangan lah. Ni apa? Speculation. Ni apa? Ha? Ni. Paku. Oh paku. Asal paku. paku kau besi dia bengkok. Ha? Paku. Kau jangan Paku. Jangan sembarang-sembarang tau. Tak. Bagi Macam kau asal lah macam tu. Jangan. Okay, then, Jangan tunjukkan sangat. for those of you who are wondering old coins, kau tahu ada macam old coins apa? 10 sen lama ke atau 5 sen lama tak? Okay, there's this, kalau ikut dunia sihir atau dunia hurafat lah, there's this old coin, dia orang panggil dinar. 1,000 dinar per Correct, coin. Orang dulu lama suka pakai untuk rezeki. So they believe that kalau orang pernah dengar ayat 1,000 dinar? Pernah kan? So they believe that coin kalau diorang simpan, dia akan pembawa rezeki. So aku believe that is the coin lah. Atau there's this, the way the make coin is diorang letak that figure of 1,000 in Arabic. Lepas tu ada gambar like this shape of a kepala lah. I think that is the old coin that Dan is referring. Korang jangan ingat 10 sen lama pula. 5 sen lama. Kau nampak the I don't coins remember. kan? I saw the coin but was silver, but I don't remember vividly. Yeah, so vividly the- is good. Yeah, so if you find coins anywhere in your house or outside, best things to never have a physical touch with Yeah, it. they say sweep it off. Dia jangan pegang. Ya, tapi aku so far kat rumah aku just ambil je. Pasal aku tahu tu confirm duit aku pun. Kalau duit Singapore obviously angkat dah tak boleh lah. I mean like No, but don't take the risk also. Serius lah? Sorry, kau cakap pembawa rezeki. But tapi diorang lempar tu, kita taruh lah siapa yang lempar tu coin. Rezeki tak datang, saya tak ada orang Zul. That's why lah. So salah coin lah ni. I mean like aku cakap, they believe that thing pembawa rezeki. So they keep it. So they keep it. But then the use of it, orang yang tahu benda-benda gini, kita tak tahu lah how they use it. Ya. Yang coins tu kau
Yang coins tu kau nampak it's a lot, you know, inside the plastic. Singapore punya coins ke? No. Tak. Tak, dia aku, if I remember correctly, I don't want to say the wrong thing, but if I remember correctly was ada two or one of them is Malaysian punya. Wih. Malaysian punya coins. Tiba And then the Malaysian. others is different. So nanti kita try Google that coin yang aku mention tu, then we can put it in the episode lah kalau orang yang tak tahu. Okay. Pasal Ustaz Fali Rosli pernah cakap pasal Correct. this coin. He put it on his Instagram Yeah. and But is say it syirik? Syirik. Shirik. Shirik. Doing all this is actually shirik Because also. you believe in that thing. It's Correct. not you believe In in Allah. Correct. So- Macam orang cakap simpan dulu rumah aku ada kuda laut. Oh, seahorse. And then Dah also kering meh. people also believe Ada that dulu. what's the twin thing yang macam dia round, habis dia horseshoe is Horseshoe it? kat atas. Diorang cakap letak kat gate, nanti benda tu pun tak nak masuk, all that. All this are actually shirik Okay. actually. Penyapu lidi? Penyapu lidi is also cannot. Yeah, so you know. Yeah. Actually, a lot. you want to defend against this type of things is kau baca ayat Quran. Aku dah tak tahu siapa orang lama mana semua cakap ni penyapu lidi diorang takut kena sebat. I mean it's how to say it's orang lama. It's culture versus religion. So itu lain hari kita berbual. Kan kita berbual pasal sihir lah. Sihir. Itu was Sihir. Sihir. Black magic. Black magic woman. Bukan salah. Korang ada experience pernah dengar cerita ke like terkena one of your family members ke? Cerita. Actually, yeah lah. For me personally, I've seen it firsthand, and also I've seen Ruqyah done also firsthand also. So I've seen ustads that like you real ustads that does the Ruqyah and everything, and it's actually a very eye-opening thing because what I learned from these ustads and all that is that kadang-kadang kita for example, I'm a mother, okay, and then I don't know whether this ustad is a legit one or a bedek one. Kadang-kadang yang datang ni actually is a bedek one, is a bedek version of the authentic ustad. You faham tak apa? Oh ya. Apa? Bedek punya ustaz. Okay, so there are people who actually pretend to be ustads outside. Oh, okay, faham. So diorang datang rumah you, diorang pretend to do all this baca-baca, but actually diorang kosong. Yeah. But they continue cakap dengan korang, this is legit, you know. So dia cakap, okay, kalau kau nak aku tolong kau bersihkan rumah kau kan, with this diverting from sihir, kalau kau nak aku bersihkan rumah kau kena subscribe dengan aku. Hah? Like, share, subscribe. Ni story aku dengar, Right. we heard at yang Serius yang lah? dua lelaki Kita ustaz buat Dia podcast. orang buat podcast. Ya, Yes, ya, ya. bro, it was the kira macam yang tukang sema tu was a woman. So You have to subscribe, bro. she's a fake. This is what Diorang happened on the ada podcast. Diorang ada buat podcast. Yeah, No, yeah. no, there's this podcast dia orang akan cerita pasal Their duit experiences, hitam, yeah. experience. Very semua. good podcast also. Nanti I aku forgot the send name. the Yeah. link. Yeah. Legit interesting and they teach you how to like Differentiate. whether is it sihir ke atau just gangguan biasa ke, then they teach you how to Bukan kisah Ruqyah SG kan? betul lah. Serius lah? Yeah. So this is where I heard about this fake ustad and doing subscription. So let's say I di rumah you, I cakap, rumah kau ada barang lah saya. Kalau kau nak aku bersihkan, okay, first time $100. Tapi aku bilang kau, tapi ni tak cukup tak satu session. Kau kena buat aku lagi 10 session. So there's a lot of fake Dia suruh buat ustaz. Netflix akam dengan ustaz tu. Season 1. And then they also for all these unauthentic ustads or pembersih rumah, what's the correct word ah? Diorang bukan kosong. Diorang kira dah buat, diorang berisi Ilmu. Diorang ada ilmu, cuma diorang dah salah bawa. They take advantage lah. Yes. Penunggang agama. They will even have like things. For example, there's this thing, right? Macam vibration. Dia cakap, kalau benda ni vibrate, rumah kau ada benda gini semua. Padahal actually it's all bedek, magnet. Apa tu? Batu. Batu tu bergerak. But Ruqyah SG tu tunjuk lah. Ni batu kira pasal ada benda ni. Ada sebab barang tu dia kat dalam. bergerak. Padahal actually dalam tu actually ada magnet. So they will do a lot of Scams things to lah. scam y'all. So kisah Ruqyah SG was telling the story about this. Correct. Dia orang pernah faham. experience ni semua. It's interesting oh. Kalau you guys should listen to them kalau korang Kalau nak tahu korang banyak. pernah stumble upon Ustaz Tamlika, dia Tamlika dengan Ustaz Ruknuddin. Dah yang kisah Ruqyah SG ni lah. Ustaz Tamlika ke Ustaz Ruknuddin, diorang pernah sewa rumah, diorang dia baca kat tembok tu keluar darah mat. Oh, Scary. damn. Dia pergi, dia semakkan rumah tu, dia rekod lah tembok tu berdarah. Like literally berdarah. Me and my husband never had an experience where a person actually, a lady,
dia actually menurun or actually kena sampuk. And she's as skinny as me. So I think her partner tried to angkat her, tak boleh angkat. Oish. Tak boleh buka. Yeah, Dia gini. Dia nak buka, dia like the person want to open, tak bergerak pun. Dia ni macam relax. Jadi berat. Perempuan tu jadi berat. So nak cakap kita tak, we are in the modern world, kita tak boleh percaya, susah. Because benda ni pun actually is also part of our religion. Jin exists. You know all this. But again, pembawakan ni semua also have a reason why there's syirik, there's the correct teaching. Is also another thing about ustaz and all this bomo and everything. If you see diorang nak semak rumah you, diorang start bawa asap and I think you dah tahu tu dah salah bawa. Kalau betul-betul kalau nak semak rumah ke ruqyah, diorang akan use the words written in the Quran. But after the session of ruqyah, kan dia hilang kan? Tak, tadi sekali je. After the session of ruqyah, they will macam suruh kau beli Garam. not garam. Kau tu yang wangi-wangikan rumah. Itu benda okey. If they ask you to do anything else, like do a sacrifice or you do this, you already know it's also very wrong. Yeah, and they will like give you this tangkal for protection. Correct. Itu betul. Yeah, itu semua dah salah. Oh, I thought you saying that one they will give is the correct one. No. Tangkal. Yeah, it's a. And also, did you guys know that actually, right, authentic ustaz will actually say, aku cuma boleh tolong dan minta pertolongan daripada Allah. I wouldn't even be able to jamin you 100% that let's say kau, rumah kau kena sihir ke kau kena sihir, engkau nari buat, nari kau settle. Diorang akan cakap kita yang let's say kalau kita kena sihir ke kita kena hantar barang, kita pun kena percaya dan minta tolong pada Allah. Correct, Which goes back to our faith. We also must make sure kita punya amanah cukup, kita solat, kita yakin untuk all these things lah. Trust lah. Have your faith strong to be protected against all this. Correct. Like no matter orang kalau nak hantar barang ni, tapi kalau kau punya iman kuat, Correct. kau rasa boleh tembus. But one good thing about yang ruqyah Ustaz Ruqyah yang dua orang tu yang buat podcast tu, diorang bila diorang semak rumah kau after the session, they will teach you how to ruqyah your own house. Correct. So you all don't have to call them many times. Kau faham? That's one good thing yang That's aku suka. interesting lah. Cuma aku just wonder why like zaman sekarang masih ada orang buat this Hantar sihir. barang. Macam demi hasad dengki orang Cepat. sanggup tu like sihir is macam kampung punya style like dulu-dulu punya style. But sekarang don't still like hantar barang. Correct. Just to destroy that person's life which Boleh bawa mati siapa memang sihir. Yeah, because sihir there is different types. Yes. Yeah, lagi-lagi kalau korang pernah dengar Turkish punya sihir. Which is? Turkish punya sihir, diorang ada buku Oh really Yeah, Okay, so the history of it is black magic started from Babylon. So okay. Babylon is daerah Turkey lah. So it originated from there. Ni yang buku tu Buku tu. So backstory So for those of you who do not know, I mean kalau kita invite ustaz baru dia boleh betulkan lah. Tapi aku rasa maybe kau can vouch for it. So cerita dia is Allah perintahkan dua malaikat untuk hapuskan sihir. Okay, so when they came down, dorang pun terjerumus dengan dorang punya terjerumus means they got into the temptation. They fall for the temptation. So they fell for the temptation because that book can control a lot of jinns. Correct. So Nabi Sulaiman is the king of jinns. Dia raja alam gaib lah. So by he can communicate. He can communicate. He's actually the king. He has He has his own army of jinns. Yeah, he can like command the jinns just to like create a building. The jinns will just like settle on the spot building. So that temptation got to them lah. So orang yang datang kat diorang ni macam minta tolong. So that's where black magic daripada diorang hapuskan start balik. It's actually from these two malaikat lah. So tak orang cakap tak orang ni kalau nampak macam malaikat baik hati baik orang dia tak semestinya dia baik lah. Tetapi all this black magic pun ada batin dia juga, ada white magic, you know. You know sometimes like you remember, if I don't know if you guys know, like all these ustaz-ustaz silat, dorang pun ada pendiri batin dorang juga, you know.
which is also actually for good sometimes, you know, like orang untuk kebalkan, untuk keselamatan, but does that fall under syirik? Tu, kan syirik. Kebal tak boleh kan? Aku rasa kebal tak boleh je. The thing is like, why you want this? Initially apa niat kau nak ada ni barang? So if they say orang ada ilmu batin, is that considered still syirik? Kan I think ustaz here ya. Opinion lah. Pada Opinion. what aku rasa is dengan niat kau, and benda ni actually datang dari Allah. Kita takut whether kalau kita dapat ni benda, macam example lah, aku pelihara jin ni, will I like really 100% trust in him, like this thing, like sampai aku lupa Allah. Correct. Walaupun dia jin Islam ke apa lah, tapi tetap kau kena, everything you need to serah pada Allah. Betul lah. By right, kita tak boleh touch pun, kita tak boleh communicate pun dengan jin in the first place. Jin Islam ke jin Islam tu TikTok punya orang kan. Oh, Atira's husband. jin, kita tak boleh like communicate with them lah basically. Pasal diorang alam lain, kita alam lain. Correct. Kita boleh communicate dengan satu jin je. Gin and tonic. This is what Itu pun dah haram. This is what aku belajar dulu, like kita tak boleh ada kena-mengena dengan jin. Pasal jin Diorang dah alam lain. Jin alam lain one thing, and diorang pandai manipulate kita. Diorang like literally can manipulate us like that kalau kita punya iman tak kuat. So that's why benda ni semua actually, walaupun white magic ke black magic, dah kau dah kena mengena dengan jin kan, Dah pada aku salah. dah salah. Kira kau dah kena dengan magic je dah salah. Macam we need to rely on Allah ni. Magic in Malay is called what? Magika. No, there's a name for it. Black magic. No, magic name. Magic. Ilmu gaib. Bukan. Apa mata something. Sihir mata. Bukan dah. Bukan ilmu hitam ke? Bukanlah agaib, tak tahu. Silap lah. mata. Silap mata. Yes. Ahli silap itu magician. Magic lah tu. Magic Jauh so, magic silap mata. Jauh tu benda. tapi silap mata is, But you still cannot do that, right? Technically. I mean like magician, ada yang magician diorang Pakai setan ke? diorang tak pakai setan pun ada macam just ada the tricks and apalah kan. Correct. Tapi ada pakai, aku tak tahu macam Tapi David, side track, David Blaine pakai setan ke tak? Dia pakai setan. aku rasa ada macam pakai David setan. Blaine, David Copperfield. Copperfield. Alamak je. Okay. Ya. Pada aku Dorang legit sihir. macam benda yang kau tengok macam pada korang is actually Magic. macam macam mana kau boleh buat gini barat tak boleh apa, macam mana kau boleh terbang terbang ke macam mana. Tapi David Blaine more tu bukan terbang ke apa ke. Dia illusion. Dia test human punya body berapa lama boleh tahan. Itu dia punya forte. Habis yang kita dah Mind masuk Freak? lain. Kita patah balik. Mind freak. Freak setan je. Itu dia star je dah terang-terang tu setan me. Aku ada satu experience buat sihir. Dia tak pakai paku, dia tak pakai tangkal, dia just pakai ayat je. Dia legit, dia berlaku depan mata aku time aku muda kan, zaman Jahiliah. zaman kita nakal kat bawah blok, suka macam nak try kacik-kacik cik semua kan. Apa ayat tu? Ayat dah aku dah lupa, tapi dia pakai just asap rokok je. Serius. Dia I mean pakai like benda so gini. member aku ni dia tengah duduk. Kita tengah lepak. Then after that, what happened was there's this group of chicks kan, perempuan lalu. So dia panggil, dua datang duduk so ni dia berlaku sebelah aku je. So dia sebelah aku, perempuan tu, aku kat ujung kerusi yang macam U shape. Continue. Then so what happened is, dia cakap kau nak tengok ni perempuan gila dengan aku. Dia cakap kalau kau boleh try Aku cakap cuba. Dia cakap kasi aku sebatang rokok. Dia sebatang rokok, dia tengah hisap, dia berbual macam biasa. Tapi satu part ni dia pusing, dia tengok depan tapi mulut dia tengah komak komik. So dia dah komak komik, dia tarik satu nap tu, dia tiup. Gini je. The key dia cakap aku the key is kau tak boleh buat it so obvious. Macam aku tengah hisap kan, tengah ada komak komik, kalau aku hisap tu aku gini. Kau tercium je. Tu obvious. Sampai. Dia cakap tak boleh obvious. So dia nak kena macam komak kami tu, dia tarik tu, dia macam gitu lah. Jadi asap tu make sure kena kat dia. Mat, perempuan tu semua panggil dia sayang sial. Baru jumpa. Kira kan tu ibarat macam they call it sihir angin Something like that. pakai asap. Itu danger lah. Dia kira macam santau.
Oh, santau. Macam Santau is santau. scary, bro. Macam santau, tapi ni untuk perempuan ni gila kan kau. Actually what is santau? Aku like a bit confused dengan Santau lagi kau boleh cakap dia macam hipnosis lah. In a sense, yeah. Dia macam hipnosis. Like Makes you want you. Santau. Santau. So nasi kangkang santau. Nasi kangkang is strictly sihir. Oh. Wait. So santau is temporary. Nasi kangkang can be permanent. Faham tak? Okay, so meja aku sekarang depan kau kan. Sekali aku tak tahu aku okay. Diorang tak pakai macam mantra ke apa. Diorang can just use a ayat macam, for example lah, just use a keyword lah. Macam kau cakap kasih on sah ni topik. Aku can just use that ayat. Tiba-tiba kau macam fall for it. Kau dah tak ingat Hypnotize apa-apa lah. Tiba aku cakap dengan kau, Rin, aku nak pinjam 30,000. Biar aku bagi. Kau bagi 30,000. Lepas tu aku dah caw. Lepas tu kau cakap macam aku pay 30,000 But the hilang thing is I've heard of santau makan. tu pun ada. Then there's another one also, but this is I don't think it's santau in terms of back when it was in 2012 or 2011 I was with my cousins. So there will be this like I don't think it's Turkish but it's orang asing lah like the Turkishnya ni. So they will go around and asking you guys to come to their booth, come to their booth. So diorang suka silit apa tau? Diorang ambil minyak, silit you. Ya, So orang this- panggil minyak calit. Orang panggil calit. Makes you want to go to them and everything. And also some people want to do all this black magic. They don't need to do much for you. Don't need to ambil tu minyak apa tu? Anu kat you je. Ya, so ada satu Malaysia ni cerita Malaysia ni baru-baru ni juga they shoot about this lah. Nama cerita dia is salju di New Zealand ke apa lah, ke di bumi New Zealand. So this pakcik Tu dia dah nampak bukan cerita cinta. tak, nama yes, nama Semata senyum. nama dia cerita cinta, tapi dia buat satu pakcik ni dia ada this old flame dan dia jumpa ke random ah. So what he did was dia ambil tu minyak, dia selit kat sini. Lepas tu dia pergi kat rumah tu dia gini. So tiba-tiba, abang, dah lama tak jumpa abang makin handsome tu dia minta duit lah. Itu is santau. Aku- So actually santau this is just Okay, to so hypnotize lah. Aku rasa santau ada banyak kategori lah. Yalah, but Confirm santau kategori. basically is to hypnotize the Tapi person. santau is temporary. You also can santau through pictures also, Yeah, so right? it's temporary. Dia tak macam, it's not a long lasting macam sihir. Sihir is long lasting, boleh bawa mati macam Dan cakap. Then dia akan melarat dia kan. But santau is just a maybe half an hour, 2 hours. So maybe go back to normal lah. And sometimes this santau also can cause marriages to fall, you know. Because imagine like we're married and then your wife doesn't want you. Your wife is interested in another man. This cause a lot of marriages to fall. So usually when all these ruqyah people to ustaz come, they will ask, korang ada jumpa apa-apa kat dalam rumah ke tak, anything. And actually a lot of these things happen because people mata merah cannot see the marriages last. And the sad part about this, sometimes it doesn't come from your enemies, it come from maybe Someone their close, in-laws or their friends and everything. Tapi korang ada family members yang kena? Family members tak pernah. Tapi Alhamdulillah. aku punya aku ada satu cerita, tapi aku tak tahu betul ke tidak, wallahualam lah. Legit cerita dia semua huru-hara je. Serius Serius. Dulu aku tak boleh disclose nama. Tapi dulu bila aku kerja dengan Lento, sebelum aku dapat all the EMT course ke apa, aku kerja non-E lah. So aku attached to this one driver. So this driver, dia that time berumur 21 tahun. At that point of time he is 21 years old. His ex-girlfriend was 16 years old. How old is he? 21. His He is ex-girlfriend? 16. Masih secondary Oh, school. ex-girlfriend dia tinggi. Yang muda. Muda. So his ex-girlfriend is a secondary school student. Why? Okay. Tak silap aku, dia dulu sekolah dekat St. Anthony. Okay. Berdua. Okay. So cerita dia bermula macam gini tau. Aku tak rapat sangat dengan dia, tapi dah lama-lama kerja, okay lah, dia start to talk about ex-girlfriend dia punya perangai, bla 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 kan. Sekali ada satu kali tu aku pergi Yishun jumpa member aku dekat Yishun. Ni kalau aku boleh invite member Yishun aku ni, dia ada masa tu. So gila je. Aku dulu memang tak percaya, jadi percaya lah pasal benda yang terjadi ni. So aku dah pergi Yishun, aku dah sampai Bedok. Member aku ni, yang driver ni, dia tinggal Tampines. Okay. Okay, dia call aku, Fik turun blok aku, Fik. Aku rasa ada benda yang tak kena lah. Kali rumah dia legit macam kau punya
blok kau yang U shape tu. Okay. So kau keluar lift, kau kena jalan jauh. Rumah dia sama kat ujung, tapi kau belok kanan, dia belok kiri lah. Okay. So aku belok tu aku dah macam rasa ada mata tengah macam, kau tahu that feeling of someone is looking at you. Tu kau macam tak ada apa-apa. Sekali aku sampai, aku dengar dia cerita. Dia cakap aku rasa mata aku ada orang hantar barang. Tu aku macam, How do you find out? tu aku cakap, macam mana kau tahu? Tu dia cakap dia tengah nak cari tahu ni. Apa yang macam mana nak cerita. Okay, so what actually happened? Dia cakap rumah ex-girlfriend, rumah girlfriend dia sekarang ni lampu tengah macam main-main sendiri. Dia dengar bunyi-bunyi, dia nampak kelibat arwah nenek dia. Arwah nenek perempuan tu baru je meninggal. Baru like I think 3 days or 7 days lah. So dia nampak macam kelibat arwah nenek dia. Habis aku macam cakap mungkin dia rindu lah. Mungkin dia rindu arwah nenek dia. Jangan fikir bukan-bukan lah. So dia cakap ada orang ketuk-ketuk tingkap. Sekali dia call. Tengah call tu dah dengar bunyi macam gerbang tu macam okay shit ni macam ni Sekali member aku ni pula, bini dia, kau tahu okay, there's this belief lah. Kira member lain lah. entah ni member yang aku jumpa tadi kat Yishun. Dia, aku nak cakap dia ada ilmu, aku tak tahu. Tapi aku just, that's the first person yang aku call. Dia cakap bini kau boleh nampak jauh kan. Kau tahu ada this ustaz atau orang tukang ubat yang boleh nampak jauh. Okay. So dia cakap kasih aku nama ni, this is where aku feel a bit weird. Setahu kalau benda-benda yang hitam, dia akan tanya nama mak dulu. Yeah, kan? correct. So dia tanya nama mak dengan nama dia lah. So aku dah kasih. Dia cakap okay, sekarang aku dengan driver aku ni turun Yishun sekarang. Tu aku macam buat apa sial, dah pukul 12 sial ni. Siapa turun je. Kayak kita turun, driver aku cakap tak apa, kita turun Bedok dulu. Jumpa kat Bedok dulu. Okay, jumpa dah berbual. Kali dah hantar balik. That was like 2 AM already. Aku cakap dah tak boleh lah, balik lah. Cakap aku rasa tak ada apa-apa kot. Sekali bila kita hantar dekat rumah dia tu, this tangga was gelap. Kita keluar lift, tangga dia gelap gila. So bila kita pass by, dia macam get the shock of her fucking life tau. Dia macam peranjat gila sampai dia peluk driver aku tu lah. Lampu tu gelap tau. Legit bila aku keluar lift tu, dia masih contemplating nak balik. So lampu tu gelap gila. So bila kita lalu je, lampu tu macam tak. Tu kita okay, ni dah rabak ni, nak turun lagi tak? Turun lagi. So kita dah relax jap, dah dapat convince, okay balik. So dia dah balik. Aku cakap jangan tengok kiri, hantar dia sampai depan rumah. Lepas tu kita pergi Yishun. Pergi Yishun yang kita kena kacau. Kacau apa? Kita kena kacau. Sampai Yishun kita dah berbual dia punya situation, gemuk kan. Aku tengah duduk dia rumah tingkat 1. Dekat rumah dia tingkat 1. Engineer ni korang ni pintu rumah dia. Aku dengan member aku tengah menghadap isap rokok. So dekat belakang ni kira ada macam open space. Ada satu pokok besar bapak ni. Oh, rumah dia tingkat 1. Rumah dia tingkat 1. Kita tengah berbual, tengah isap rokok, sekali aku dengar tak. Campak. Tu aku macam Tadi memang aku cakap tak ada apa-apa Vic, tak apa-apa. This was right after. And by my this at 3 AM 2 AM kali aku dengar lagi Witching hour. tak aku pokimat ni apa sial. Saya tak apa-apa Vic. Last paling prominent dia campak kat shelter. Tak aku oh fuck. Sekarang kau bilang aku betul lah, ada tak ada? Cakap ada. Tu kat atas je, kau jangan pandang belakang je. Tu aku cakap kepala butuh. Tadi kau tak cakap tak adalah, aku tak nak kau buat aku seram. Panik lah. Something like that. Tu aku macam sekali dekat rumah dia kes sebelah tangga. Lat 2 rumah, kirakan rumah facing sini. Facing sini kan. Dekat tepi tembok tu ada pasu. Mat, tu pokok semua gerak-gerak je. Dia dah wave. Tu aku macam tikus, aku cakap tikus tu. Dia cakap tak. Ini memang aku bukan tikus Vic. Dia kat situ, dia tengah nak get korang punya attention. Oh, dia boleh nampak. Dia boleh nampak. Dia cakap dia tengah nak get korang punya attention. Kau buat bodoh je. I mean, pasal kalau betul tikus lalu, the whole pasu will macam tapi ni satu pokok yang tengah macam waving. Betul dengar lagi prominent tak rumah kita duduk luar rumah tu tak usually kalau kita lepak kat luar dia akan bawa kipas dia keluar. Hari tu dia tak bawa. Dia tak bawa kipas. Angklung berbunyi mat. Klong tak ada angin pun sial. Rumah jiran dia angklung dia semua bunyi. Oh, the wind chimes. Yang wind chimes tapi dia pakai angklung ni, kayu ni. Oh ya. Yang macam orang main angklung. Yang kayu yang wood wind chimes. So dah klong tu aku macam fuck. Dia cakap dah dia dekat sebelah je. Tu aku cakap kepala butuh. Aku dah tak tahu nak buat. Habis you tak tengok left or right? Aku dah tak kena gaya lah. Habis you buat apa? Aku nampak.
Betul tu dia cakap dekat sebelah je. Tu aku cakap apa tu. But did you see the figure? Tak, aku tak nampak. Aku tak nampak. Aku tak nampak. During explore lah. Okay. Okay, so the backstory is dia cakap dekat rumah, dekat blok dia, dekat tingkat 4 ada orang pengamal ilmu hitam. Cuma dia confidently cakap itu bukan orang atas dia punya. And then dah nak pukul 4 lebih. Dia dah kenal lah orang atas punya barang. Dia dah kenal. Adik dia tengah tidur kat dalam tingkat 1 Dia tak tidur kat bilik, dia tidur dekat hall. Dekat hall tu ada macam this long sofa. Dah mounted to the tembok so dia tengah baring kat situ. Tiba-tiba adik dia bangun. Tak ada head, tak ada hook mat. Dia keluar, dia terus pergi tingkat 4. Marah ke apa? So dia nak confirm whether benda tu daripada tingkat 4 ke tidak. Adik dia? Adik dia memang tengah dia lepak tengah tidur. Bila aku cakap aku nak pergi toilet, aku nak kencing. So bila aku masuk dengan member aku yang lain tu masuk, tiba-tiba dia bangun. Dia keluar gate tu, aku macam, adik kau nak pergi mana? Ustaz, adik kau nak pergi mana? Dia tengah tidur. Bukan sleepwalking apa kan? Tak, kira kan aku masuk gate tu, naik dia punya anak tangga, gate, dia tengah tidur kat tepi ni. Aku gitu, aku nak jalan pergi dapur, aku dengar macam gate bunyi. Tu aku pusing. Adik kau nak pergi mana? Dia cakap ada lah tu. Cakap kau tunggu je. Adik dia pun tahu lah. Adik dia turun, dia cakap bukan tingkat 4 ke. Padahal dia tengah tidur. Tu aku tak tahu lah whether dia dengar daripada dalam ke atau tak ke. Your friend ni dia punya adik-beradik semua ada. Semua ada. So, the whole family lah. So bila kita tengah dekat dalam tu dah habis kencing, kita nak lipat kat luar lagi, dia cakap tak apa, duduk Kau dah dalam kencing rumah. siapa-siapa lah? Tak, aku kencing saya tak akan lah lama. Takkan share cubicle. So bila aku dah habis kencing tu, kita nak keluar balik lah kan. Dah nak keluar balik, nak isap ukuk tu, dia cakap tak apa, jangan, kita duduk dalam hall je. Dia cakap Hasan, benda tu kat dapur kat belakang. Tu aku cakap, Kimak, aku baru keluar sial. Aku cakap, tapi asal kau tak nak keluar? Saya dekat dalam rumah. so benda tu is going to where we are going. So kalau aku pergi dapur kan, dia pergi dapur. So bila aku nak keluar tu, dia cakap nanti dia akan pergi ke depan. So dia cakap tak apa, tu duduk dalam je. Rumah aku dah pagar, dia cakap. Dia kat dapur belakang. Aku pun okey lah kan, layankan lah. Yang ada satu part aku tak percaya is bila dah lepas subuh 5 lebih, aku keluar, dah cakap dah subuh, benda tu dah tak ada. Bila aku kat luar tu, dia cakap korang pergi seek help lah, proper help. Aku cakap nak seek help kat apa? Ni first time aku cakap aku tak tahu apa siapa. Dia cakap kau pergi masjid ke, dia suggest Al-Falah semua, Islah, Masjid Al-Islah kat Punggol kan. So aku macam nak buat apa macam ni. Kali bila aku tengah berbual tu, ada 2 bas lalu. Ni aku tak tahu aku percaya ke tak. 2 bas ni lalu, kau pernah dengar ni cerita? Tak pernah. So ada 2 bas ni, first bas lalu, tiba-tiba bini member aku nangis. Aku cakap asal Fik, kalau kau nak pergi, kau pergi maybe lepas tengah hari, balik ni kau tidur. Dia cakap asal bila bas ni lalu aku nampak, kalau kau pergi lepas subuh ni sekarang, dia cakap bila ni 2 bas pass by, dia cakap dia nampak aku dengan member aku ni kat bawah bas. Kira accident lah. Dia kira kan dah boleh. So aku dah macam skeptikal. Siap, dia ni betul tak betul sial. Aku pun boleh be skeptical lah. Aku pun pergi. So aku punya orang, kebiasaan aku bila aku drive aku ride, ngantuk macam mana kau tahu kan. Aku ngantuk macam mana aku won't fall asleep. Tapi hari tu aku ngantuk gila tu. Aku drive dah nak langgar ke, aku dah rabak lah kira. Padahal aku buka surah tau. Tu yang member aku cakap, kau jangan pergi sekarang lah, pergi nantilah tengah hari, get some sleep first, baru kau ni lah, baru kau pergi. So what happened was to make me believe sekali member aku punya bini ni cakap ada benda yang dah diletak dekat dalam bilik member kau punya matai punya bilik. Pergi cek bawah katil. Ada benda dah diletak di matai kau punya member punya bilik. Ada benda yang ada orang dah letak benda dekat dalam bilik member kau punya matai tu, pergi cek bawah katil. Tu aku macam kau pergi suruh aku mesti aku cakap kau suruh mantai kau cek bawah katil. So what she found was, dia cakap dengan orang tu, dia cakap orang yang buat tu orang yang paling dekat. And it's always like that. Okay, so the story is, ni kau tahu zaman-zaman secondary school, kau tahu makrib minarib kudu kepang punya zaman nak, kau faham? That kind of zaman lah kira. So perempuan member aku punya matai ni ada satu best friend ni, best friend dia ada satu laki ni yang main kuda kepang.
So dia assume yang lelaki ni nak try best friend dia which is member aku mati. So dia not happy, so dia letak. So bila dia check legit bro, dia jenglot. Jenglot. Jangan main dengan jenglot. Jenglot Jenglot legit. Dia ambil gambar mat, dia hantar. Aku habis the next 2 days tu aku kerja dengan dia kan. Dia tunjuk sia tu gambar jenglot. When you edit right, you go and put a jenglot. Serius. Jenglot orang tua apa? Jenglot tau. Tu yang dia menyamar jadi arwah nenek dia. So baru aku tu baru aku macam oh fuck, memang aku ni I don't get betul. it. Dia menyamar. Jadi arwah nenek Macam mati. jenglot tua, orang tua. So baru aku macam fuck. Okay, now It makes sense now lah. it makes sense. Okay. Yang buat aku tarik handbrake kan is tiba-tiba member aku ni semua jadi someone different. Dia semua jadi tiba-tiba jadi berani. Dia semua pakai cincin color brown. Cincin dia made of wood tau. Dia cakap bapak aku suruh aku pakai. Ni kirakan ni untuk jaga aku. Cincin orang tua lah. Tak tahu lah, dia cincin just Pacik-pacik kayu lah. Just Pacik-pacik cincin lah. kayu punya, tak ada batu pun. Dia just round Oh wood. kayu. Okay. Tu aku macam alamak, dia ni dah start merepek lah. So bila aku pergi rumah dia, aku see this prominent thing aku forget what it is called. Dia bukan lidah buaya tau. It's not lidah buaya. Dia orang panggil apa something tapi buaya. Benda tu actually pun khurafat juga. Bapak dia pun simpan. Tu aku macam okay mak, korang dah macam sial. So apa yang buat dia lagi scary, perempuan yang bikin dia butuh DM aku sial dekat Sial. IG. Aku tak follow tau member aku ni kat IG. So she DM me on IG. Cakap apa? Dia tanya, "Hi, have you been helping?" This particular person lah. Macam mana dia tahu bro? Macam mana dia tahu IG aku? Gila what, sampai social media. Bro, dia DM aku. Pasal Dia dorang cakap, alam pun ada IG. So what happened was aku ingat lagi dekat NKF, dekat Whampoa. National Kidney Foundation. Yes, NKF kat Whampoa. Kita baru nak ambil patient tau. Si member aku ni dapat mesej. Dia cakap I know who been helping you. Dia cakap you think with someone helping you You can get away. You can get away. 5 minit later dia DM aku sial. So 5 minit later dia DM aku. So Ni aku percaya. siang. So benda ni kirakan korang dah balik pun benda ni ikut korang lah. All the way lah. Duk, aku balik rumah, aku bertekak dengan mak aku kira macam aku kurang ajar dengan bapak aku. Kira aku pun dah rasa macam marah-marah. So what aku did was aku jauhkan diri aku dengan driver ni. Aku ambil MC 2 hari. Aku pergi sendiri. Aku pergi di tempat dekat near Darul Akram Bay area, dekat Icon Changi somewhere there. There's this office. Aku pergi. Kalau kau nak tahu ustaz ni betul ke tak, macam Fadli Rosli, macam Ruknuddin dengan Tamlika, they have their own charges because they go all out. Tapi yang aku pergi ni, kalau kau nak tahu betul ke tidak, dia tak akan minta kau satu bayaran pun. Dia akan cakap bagi Ikhlas. apa ikhlas. Correct. So bila aku pergi ni, itu yang dia cakap aku. Cakap ni berapa awak nak bagi, $50 ikhlas awak pun tak apa. Yeah. So aku betul. So bila aku pergi, dia cakap tutup mata. Dia cakap tutup mata, kalau ada rasa apa-apa jangan buka. So bila aku tutup mata, dia baca ayat Al-Quran. Dia cakap dia baca legit ayat Al-Quran lah. Dia dah baca sikit, dia cakap buka mata. Ada rasa apa-apa tak? Dia cakap bila awak baca tu hati saya macam gementar. Dia cakap okay, tu tempias dia je. Macam awak tak ada apa-apa. Dia benda tu setakat nak takut-takutkan awak. Jadi So awak tak jadi awak tak usah campur lah. Dia cakap kalau betul-betul saya baca ayat Al-Quran, the first starting tu awak dah rebah dah. Dia cakap itu. So awak jangan risau lah. Tapi just for as precaution, balik rumah just korek apa-apa tanah-tanah yang dekat rumah kan. Make sure tak ada benda lah. Pasal dia cakap takut benda ni dah tahu awak duduk mana kan. Pasal kimak dia DM aku sial. Kau tak takut apa? Lagi perempuan budak lagi sia. Aku that time umur 24 tahun tau. Kena gegar dengan 16 tahun dengan sihir. Kau tak gila lah. Kena aku aku takut sial. 16 years old lah. Nah, dia Pasal secondary yang school. kena perempuan tu yang Matai kena dia. is 16 years old apa. And then her best friend is also 16 years old. And there's one nanting dong. Kimak gila babi. When was this lah? Aku tak tahu. So okay, what he Dia kat did camp. What he did with the jenglot, dia cakap dia dah rukiakan ke apa kan. Lepas tu she got the backlash. So she got the one backlash. who sent it. So after like 1 week that happened, aku cakap aku nak tukar driver lah. Aku tak nak kena dengan dia kan.
Tanya reason. Tak, aku cakap for personal reason lah, I cannot disclose lah. Tapi dia tukar driver tu tak cari balik. Tak. Nasib baik dia faham lah. Dia faham lah. Tapi 1 week later bila aku jumpa dia, dia cakap she got the backlash lah. So dia dapat tu Jenglot or somewhere from here, but it's from a old building ke apa, aku tak tahu lah. Yang ni aku tak tahu ni cerita betul ke tak lah, dia cakap. So dia dah baca-baca, so she got the backlash. So the thing is haunting her right now lah. Makan tuan dia lah. Betul lah, Correct. betul. So dia kena rabak lah. Dia kena twice tau. Dia cakap dia satu kali tu dia cakap can you stop can you stop doing this thing ni semua kan, because it's haunting me lah. Dia cakap ada satu point tu perempuan tu cakap dia tengah tidur, dia nampak macam ada benda tak jatuh kan. Dia nampak macam kepala babi. Tapi bila dia bangun actually tak ada. Bukan Tai Long lah. Bukan. Tapi Along. tapi itu real lah. Pada aku tu gila. Because you experience it. Like kau rasa benda tu ikut kau. Gila tu. Dia sampai DM aku. Gila babi kita dah main social media. Aku cakap aku tak follow kau kat IG kan. Kau tak tahu IG aku kan. Tak tahu lah. Macam mana dia ni tahu IG aku, sial. That means yang bila korang kerja ni semua benda tu dah ada lah. Kimak. Dia dah hack kau punya phone, tengok kau Tu punya dah personal Instagram. Syul. Tak tahu lah. Ada video lucu tak time tu? Tak ada. Itu tak ada. Kau tengah tengok kau punya Instagram habis benda tu macam Habis lepas tu dia hantar balik username Syafiq Dini. Itu lagi tak betul siap. I mean can be because that thing is near you what. Kan? Yeah. Maybe. Yeah, because that thing near you. Habis kau main phone. Habis kalau kau dalam ambulance lagi is this close what. And dia dari belakang dia cuy je lah. Tapi sampai sekarang aku dah tak jumpa lah driver tu. Wallahu alam apa jadi dengan dia. Cik baik kau tengah main phone tu kau tak dengar. Siapa tu? Sial. Username apa bang? Kau pula pusing. Siapa tu yang buat? Ini. Apa? Ad apa bang? Ad. Nak collaborate tak? Bodoh. Kiwa. More scary sia. I mean korang ada tengok tak yang podcast tu? Yang pasal Zara. Ada. Belum. Tak ada. Nanti Nanti kita Lepas take ni. a break. Okay. We will come back for part 2. Pasal kita nak kasih Dewi tengok yang podcast yang berhantu tu. You all want see my legit reaction lah. Yeah. So Tacut. Tapi seram tak? Seram. nanti kau tengok. Nanti kau akan feel macam benda tu attack kau. Kan? Ni Aku macam dah tengok. ni betul ke bedek? Ni betul. Betul. Kira kan hantu betul. Tak, dia tengah ceritakan story dia. What happened to her. Dia tengah duduk depan cermin. Dia tanya. Okay, Jangan spoil. Part 2. Okay, sponsor. Okay, anyways guys, this episode is not sponsored by any CH, but it's actually sponsored by Abang Motor. Looking for brand new bike, used bike, consignments, refinance, contact Abang Motor. Bukan kontak aku So this is Ngeteh pe, guys.